Kalau orang kata Isra' Mi'raj ini hakikatnya adalah untuk disyariatkan salat, maka Allah mengisra'kan Nabi dan membawa Nabi dengan Mi'raj untuk disyariatkan salat. Maka hal lain-lain itu kelebihan-kelebihan tadi, hadza tab'un. Hal itu semua mengikuti sahaja. Al-aslu huwa salah. Asalnya adalah salah, makalah kedudukan Nabi yang disebutkan dalam perjalanan tadi taba'. Hakikatnya perjalanan tadi adalah untuk Nabi SAW. Allah Ta'ala sebut linuriyahu min ayatina, untuk menunjukkan keagungan dan tanda kebesaran kami. Dan salah satu tanda kebesaran kami adalah kamu ya Rasulullah. Kamu tu tanda kebesaran kami. Tanda kebesaran Allah di muka bumi Allah Ta'ala adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Muhtaram wal-Mukarram, yang sama-sama kita hormati dan kita kasihi Haji Abdul Nasir bin Haji Abdullah rahimahullahu ta'ala rahmatal abrar. Seterusnya yang sama-sama kita hormati lagi kita sanjungi Tuan Guru kita Fadilatu Samahati Syekh Muhammad Nazrul bin Haji Abdul Nasir Al-Azhari, hafizahullahu ta'ala wa ra'ah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Seterusnya yang kami sama-sama hormati barisan para guru, asatizah, ibu-ibu, ayah-ayah, adik-adik, abang-abang, semua yang hadir dalam majlis pada hari ini. Tidak lupa juga kepada para teman santri Zawiyah Nasuriyah dan juga santri Kuta di Zawiyah Nasuriyah. Alhamdulillah, pada pagi yang berkah ini, pagi Jumaat yang barakah, dapat sama-sama kita berkumpul di Zawiyah Nasuriyah bersama dengan Tuan Guru kita Syekh Nazrul Nasir Al-Azhari bagi mendengarkan kalam-kalam mutiara, ucapan berkenaan dengan sirah Sayyidina Nabi SAW, yaitu perjalanan baginda SAW ketika di-Isra' dan di-Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi menerima satu tanggungjawab kepada umat manusia, yaitu solat 5 waktu. Tanpa melengahkan masa, majlis diserahkan kepada Tuan Guru kita Fadilatul Syekh Muhammad Nazrul bin Haji Abdul Nasir Al-Azhari hafizahullahu ta'ala, fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, Sayyidina wa Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah Rasulil Amin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair wa ba'd. Saya muliakan saudara pengurusi majlis, saudara Zahid, Abdullah Zahid, yang saya muliakan, lagi saya hormati para guru, para asatizah, para alim ulama, para santri, para pelajar, ibu ayah, abang, kakak-kakak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu pangkat dan kedudukan tuan-tuan semua di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga tidak dilupakan kepada pihak Seriti Subang yang diiringi oleh Ustazah Hamizah binti Muhammad Fazil, Ustazah Tayyibah, Muallimah Nur Fadilah dan Muallim Muhammad Hanafi, bersama dengan pelajar Seriti Subang 64 orang yang datang pada pagi ini ke Zawiyah Nasiriyah sama-sama dalam majlis kita yang moga-moga diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kehadiran semua. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, kita berkumpul pada pagi ini adalah untuk mengingati sirah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran Al-Azim berkenaan dengan kisah yang agung, kisah
Isra' dan Mi'raj baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan Habibuna al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam dengan rihlah baginda Rasul, yaitu diisrakan dan dimi'rajkan dari Masjidil Aqsa daripada Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, dan dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha, dan sampai kepada kedudukan yang tidak ditempuhi oleh mana-mana makhluk Allah Subhanahu wa taala melainkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kesemua perkara ini diperolehi oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anugerah demi anugerah ini adalah setelah kesabaran yang agung dan tanggungan yang luar biasa yang dihadapi oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam daripada adza al-musyrikin, daripada kejahatan yang dilakukan oleh golongan musyrikin kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kita sedia maklum, jika kita membaca sirah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita melihat bagaimana bentuk kejahatan dan kerosakan yang dilakukan oleh musyrikin kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bermula sejak daripada sebelum hijrah yang pertama, kemudian sehinggalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kewafatan istrinya yang tercinta Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra radhiyallahu taala anha wa alaiha salam, dan wafatnya bapa saudara Nabi yang sangat banyak membantu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyiduna Abu Talib. Maka tahun itu dinamakan dengan tahun kesedihan, Amul Huzn, dan dinamakan Amul Huzn. Sebahagian mengatakan bahawa kerana kewafatan kedua orang kekasih Nabi tadi. Sebahagian lagi mengatakan bahawa Amul Huzn, tahun kesedihan, dinamakan kerana dakwah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada ketika itu tidak diterima oleh sesiapa pun. Baginda pergi ke Taif, ditolak. Dan ahli Taif ketika itu melakukan penindasan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ahli Makkah semakin keras hati mereka menentang dan melawan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan baginda ke Taif kerana baginda dibesarkan di sana. Lalu dengan harapan orang-orang Taif adalah orang yang akan mailil qalb, akan dekat hatinya dengan Rasulullah. Disebabkan kerana Nabi membesar di sana di kampung Bani Sa'ad bersama dengan ibu susuan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatuna Halimatus Sa'diyah. Tetapi apa yang berlaku pada ketika itu adalah sebaliknya. Sehinggalah mereka melemparkan batu, mengupah kanak-kanak kecil, melemparkan batu kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga mengalir darah Nabi memenuhi kasut Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Dan ketika itu Nabi hanya bersama dengan seorang sahaja kekasih Nabi, yaitu Sayyiduna Zaid Ibnu Harithah, yang menemani baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan beliau juga turut terluka, yang beliau juga pada ketika itu adalah masih kanak-kanak. Para hadirin semua, bila membaca tentang kisah Isra' dan Mi'raj ini, perlu untuk kita soroti dan melihat sebelum peristiwa Isra' dan keagungan dan kemuliaan yang diperolehi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Jadi sebelum kita
menyoroti ayat tersebut dan melihat bagaimana keagungan dan kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan kepada Sayyiduna Rasul, maka patut juga untuk kita lihat bagaimana ujian yang diterima oleh baginda Nabi SAW sebelum mendapatkan anugerah yang agung tadi. Jadi baginda Nabi ketika sampai di Taif, Ru'asa'u Saqif, yani kelompok Saqif, ketua-ketua mereka, dan seluruh orang-orang besar di Taif pada ketika tersebut, kanak-kanak, hamba-hamba, orang-orang yang bodoh di kalangan mereka, mengambil batu dan melemparkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya sekadar melemparkan batu, turut melemparkan kata-kata kesat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada ketika itu. Dan waktu itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melawan sedikit pun, dan Nabi tidak menentang dan tidak melakukan perkara yang buruk sedikit pun kepada mereka. Karena mereka adalah min jumlati ummati Rasulillah, termasuk daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi mengamalkan dan menunjukkan sikapnya seperti yang telah Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Tidak kami utuskan kamu, wahai Rasulullah, melainkan rahmat kepada sekalian alam. Hakikatan, baginda Nabi adalah rahmat kepada sekalian alam yang luar biasa, karena ketika mana Nabi dilemparkan dengan batu dan dilemparkan dengan kata-kata kesat, dua lemparan yang luar biasa ini melukakan jasad Nabi dan memeritkan hati baginda Nabi SAW. Maka turun malaikat bukit. Malaikat bukit, dikatakan bukit di sini adalah bukit Jabal Abi Qubais yang berada di Makkah Al-Mukarramah, yang merupakan bukit yang pertama yang ada di dalam muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Turun malaikat bukit, setelah mana bergegarnya arasy Allah Subhanahu wa taala. Arasy bergegar ketika mana Nabi dilemparkan. Lalu malaikat bukit mengatakan, malaikat bukit ini datang bersama dengan Sayyidina Jibril alaihi salam. Kata malaikat bukit, "Ya Muhammad, murni hatta utbiqa alaihim al-aqshabain." Ya Rasulullah, ya Muhammad, ajar ataupun arahkan aku sehingga aku akan menelangkupkan dua bukit di atas kelompok Saqif. Yani kelompok Taif, aku akan telangkupkan mereka dengan dua bukit yang mana diambil daripada Taif, dihempapkan di atas kelompok Taif. Kalau kamu arahkan aku pada ketika ini untuk melakukan demikian, aku akan lakukan seketika ini juga, kata malaikat tersebut. Kita tahu berapa besar malaikat ini dan berapa agungnya malaikat ini yang datang bersama dengan Sayyidina Jibril alaihi salam untuk menawarkan bantuan dan menawarkan khidmat menjaga hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Baginda Nabi mengatakan, la. Nabi kata tidak. La'alla Allah yukhriju min aslabihim man yaqulu la ilaha illallah. Nabi kata tidak sama sekali, karena moga-moga Allah Subhanahu wa taala nanti akan mengeluarkan daripada tulang sulbi mereka seseorang yang nanti akan menyebutkan la ilaha illallah. Dan maknanya disebutkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian Nabi mengangkatkan tangannya yang mulia, lalu Nabi mengatakan, berdoa, Allahumma hadi Saqifan wa'ti bihim muslimin. Allahumma hadi Saqifan wa'ti bihim muslimin. Ya Allah, beri hidayah kepada golongan Saqif, yaitu kelompok yang melemparkan Nabi dengan batu tadi. Wa'ti bihim muslimin, dan datangkan daripada mereka golongan muslimin. Dan benar doa Nabi diperkenankan oleh Allah. Ahli Saqif, setelah itu keturunan mereka menjadi orang-orang muslimin, malah menjadi kelompok para wali Allah Subhanahu wa taala, golongan salihin, yang mana terbit daripada tempat tersebut adalah orang-orang saleh. Berkat Nabi, doa Nabi kita Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Karena itu apa yang ditunjukkan oleh Nabi dalam peristiwa Saqif ini adalah optimis maknanya. Perasaan bersikap memandang kepada sesuatu yang lebih baik. Maknanya jangan dipandang dengan perkara yang dilihat di depan mata pada ketika tersebut. Sebaliknya, melihat dengan positif apa yang akan diperolehi, karena kita tidak mengetahui perkara sesuatu tersebut, melainkan hanya zahirnya sahaja. Nah, tetapi kalau kita menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala segala urusan kita, insya-Allah akan dimudahkan oleh Allah, seperti mana optimisnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi sangat optimis. Tafaul hasan, bersikap sentiasa menginginkan kebaikan, apa sahaja bentuk sekalipun. Nabi inginkan yang segalanya kebaikan. Optimis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sesuatu luar biasa. Dan Nabi menunjukkan kepada kita bahawa ujian yang diperolehi pada ketika itu bukanlah itu penghujung. Sebaliknya itu adalah sebagai penguat dalam perjalanan untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kehidupan kita adalah untuk Allah. Nah, kehidupan kita adalah untuk menuju kepada Allah, dan dunia bukan tempat untuk kita duduk selama-lamanya. Ada orang kadang terluka sedikit sahaja dalam hatinya, dia menganggap seolah-olah dunia ini tidak lagi tempatnya. Ada orang yang kadang-kadang hanya sedikit saja diuji oleh Allah Ta'ala dengan keduniaan, kemudian dia menganggap bahawa Allah telah memurkainya. Ada orang kadang-kadang diuji dengan anak yang tidak mendengar ucapannya, maka dia menganggap bahawa dunia ini telah gelap baginya. Padahal apa yang sepatutnya difikirkan oleh seorang tersebut adalah kesemuanya daripada Allah. Maka yang akan menyelesaikannya adalah Allah. Maka perlu kembali kepada Allah. Maka karena itu, apa yang diucapkan oleh Nabi ketika mana diberikan dengan ujian begini, Allahumma. Didahulukan dengan Allah. Allahumma, yakni ya Allah. Ya Allah, ihdi Saqifan. Beri hidayah kepada golongan Saqif. Wa'ti bihim muslimin. Dan keluarkan daripada mereka golongan muslimin. Cuba tengok berapa banyak ayat yang positif yang diucapkan oleh Nabi. Satu pun tidak ada perkataan yang buruk. Dalam riwayat yang lain disebut, Allahumma hdi qawmi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, beri hidayah kepada kaumku karena mereka tidak tahu. Tengok, ihdi qawmi. Mereka baling batu dengan Nabi, kepada Nabi. Mereka kata-kata kesat kepada Nabi dilemparkan. Mereka mencela dan malah meludah Nabi SAW. Tapi apa yang Nabi doakan? Allahumma hdi qawmi. Ya Allah, hidayahkan kaumku, ya Allah. Mereka kaumku. Mereka ini kelompokku, ya Allah. Nabi tak kata, ya Allah, hancurkan puak tu. Matikan puak tu. Tak. Nabi kata, mereka ini daripada puakku, daripada kaumku, daripada golonganku. Wa'ti bihim muslimin. Fa innahum la ya'lamun. Karena mereka tidak tahu. Karena an-nas a'da'un lima jahilu. Seorang tu akan jadi musuh dengan apa yang dia jahil. Kita ni akan jadi musuh dengan benda yang kita tak tahu. Sebab tu sebelum bermusuh dengan orang yang kita tak kenal, kenal dulu. Ni tak kenal lagi dah musuh dah. Baru tengok video dua aja terus benci. Tengok kawan tu baru cakap dua aja ucapan, benci dah. Dah mula dah sebarkan ucapan-ucapan buruk dan seumpamanya. Sabar. Karena kita tak kenal orang tadi. Tamam? Sebab tu ucapan Nabi ini mengajarkan kepada kita dengan perjalanan pertama untuk sampai kepada Allah adalah sentiasa bersifat optimis. Kena optimis. Nah, ujian setelahnya akan datang dengan anugerah. Karena itu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, fa inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Dalam ayat ini al-yusr disebut sebanyak berapa kali dan al-usr disebut sebanyak berapa kali? Inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra. Mana dulu? Balik. Inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra. Baik, mana satu yang
al-usr disebut berapa kali dalam ayat tu? Adik? Ni, adik Seriti. Berapa kali disebut? Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Berapa kali disebut al-usr? Berapa? 2. Yusr sebut berapa kali? Inna ma'al, baca sekali lagi. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Baik, yusr sebut berapa kali? 2 juga. Baik, sebenarnya berapa kali? Al-usr disebut sekali saja. Al-yusr disebut 2 kali. Kenapa? Karena kaedah dalam bahasa Arab menyebut al-ma'rifah marrah. Ma'rifah ni hanya sekali saja. Sebab tu disebut dalam ayat ni al-usr, kedua-duanya ada alif lam. Inna ma'al usri yusra. Yusr tidak ada alif lam. Fa inna ma'al usri yusra. Al-usr sebut lagi, ada sekali lagi alif lam. Maka kata para ulama bahasa Arab menyebutkan, kata para mufassirin menyebutkan bahawa al-usr di situ hanya satu saja. Dia nampak ayat ada 2 kalimah, tapi sebenarnya hakikatnya satu saja. Yusr itu yang 2. Kenapa? Karena tak ada alif lam. Maka ini disebutkan oleh Nabi SAW bahawa kesusahan itu hanya satu sahaja, kata Rasulullah, manakala kesenangan itu 2. Ini yang disebut oleh Nabi SAW. Susah tu satu saja. Kenapa? Susah tu hanya di dunia saja. Al-usr tadi hanya di dunia. Satu saja tempat dia. Tak ada banyak tempat. Manakala yusr ada 2. Yusrun fid dunya wa yusrun fil akhirah. Dunia yang pertama akan mendapatkan kemudahan, dan akhirat juga akan mendapatkan kesenangan. Dan di dalam syurga Allah Ta'ala tidak ada lagi ta'abun wa nasab, tak ada lagi keletihan dan kesusahan, kesemuanya adalah kesenangan dan kegembiraan. Tak ada lagi kesusahan. Hanya al-usr hanya di dunia saja. Maka dunia ini adalah waktun mahdud. Tempohnya adalah tempoh yang terhad. Walaupun orang tadi umurnya 100 tahun sekalipun umur hidupnya, kalaulah umur tadi 80, 90 tahun umurnya, maka ia tetap mahdud. Maknanya tetap terhad. Akan ada tempoh akhirnya. Maka kalau berlaku ujian dalam tempoh yang terhad, maka itu hanya sebagai ringan sahaja dibandingkan dengan kalau diuji oleh Allah sepanjang hidupnya tidak ada penghujung. Tapi di akhirat adalah tempoh yang tidak terhad. Karena tidak ada lagi hari pengakhiran pada akhirat. Karena itu orang yang bijak adalah yang menggunakan tempoh yang terhad untuk mendapatkan anugerah pada waktu yang tidak terhad, yaitu di akhirat nanti. Jadi sangat rugi ketika di dunia dengan tempoh yang terhad ini kita gunakan untuk melakukan perkara-perkara yang di luar daripada kebijaksanaan orang-orang yang menggunakan waktu yang terhad. Seorang pelajar masuk dalam peperiksaan, imtihan, exam. Masuk dalam peperiksaan, diberikan kertas jawab soalan, satu kertas jawapan, pen atau pensel, kemudian diberikan masanya selama 2 jam untuk menjawab soalan tersebut. Pelajar yang bijak, dia akan menggunakan sepenuhnya 2 jam tadi untuk melihat dan meneliti jawapan yang telah diberikan. 1 jam contohnya digunakan untuk menjawab, 1 jam lagi adalah digunakan untuk mengulang semula, melihat kalau jawapan yang diberikan tadi mungkin berlaku kesilapan, sabqul lisan, sabqul qalam, berlaku sesilap dalam tulisan, maka dibetulkan semula. Kenapa? Karena waktunya terhad. Tetapi pelajar yang tidak bijak, 2 jam tadi digunakan untuk tidur. Lalu dia bermimpi. Dalam mimpinya dia telah memasuki universiti pada waktu itu. Okey, tidur, rupanya Pak Isra tak jawab lagi. Tapi dah masuk U dah tadi ni. Dah masuk U, dah jadi alim, dah luar biasa dah pekerjaan dia. Siap menikah lagi, dapat anak 4 orang. Bangkit, rupanya baru tidur 2 jam. Dan dia telah masuk ke dalam waktu tempoh yang tidak terhad, iaitu apa dia? Mimpi. Kerana mimpi tidak terhad waktu. Dia boleh pi ke zaman dulu dan dia boleh pi ke zaman akan datang.
Jadi dia telah rugikan masa dia pada waktu tersebut yang sepatutnya dia gunakan 2 jam tadi untuk menjawab dengan sebaiknya, akhirnya dia gunakan untuk tidur. Macam itulah kita. Kalaulah 2 jam kehidupan kita gunakan untuk zikrullah, untuk membaca kitab, untuk membaca Al-Quranul Karim, untuk murajaah, untuk khidmat kepada ibu dan ayah dan kepada para guru dan kepada ilmu, maka alangkah bahagianya 2 jam tersebut. Dan kalaulah tidak 2 jam sekalipun, 1 detik sahaja digunakan dengan kebaikan di jalan Allah, seperti yang diceritakan oleh Al-Imamul Ghazali radhiyallahu taala anhu. Orang bertanya kepada beliau, bermimpi bertemu dengan beliau setelah beliau wafat, apa yang beliau dapatkan setelah beliau wafat? Maka kata beliau, tidak ada guna dengan segala tulisan, tidak ada guna dengan segala apa yang saya lakukan, melainkan dengan satu sebab. Satu hari ketika saya sedang menulis, dan waktu ketika saya berfikir untuk meneruskan tulisan, saya celupkan pen saya, qalam saya tadi ke dalam dakwat. Zaman dulu jenis celup. Maka dicelupkan dalam dakwat, saya angkat, saya berfikir, datang seekor lalat, singgah di hujung pen saya tersebut, qalam tadi, lalu meminum dakwat yang telah saya celupkan tersebut. Saya membiarkannya dalam beberapa detik, agar dia puas dengan minumannya tersebut, dan kemudian dia terbang. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada saya sehingga ke saat ini adalah disebabkan karena bersifat ihsan dengan lalat tersebut. Itu saja. Jadi, maknanya satu benda kecil sekalipun jangan diabaikan. Karena apa? Karena kemungkinan itu menjadi mizan hasanat kita di sisi Allah. Itu la tahtaqir bil hasanat. Jangan kita pandang kecil dengan perkara-perkara yang baik, walau sekecil perkara sekalipun. Walau dengan hanya mengangkat sampah yang kecil di tepi jalan. Waktu kata Nabi SAW, iman yang paling rendah pada imatatul adza anit tariq, membuang perkara kotoran yang ada di jalanan, walaupun dengan sebatang paku yang kita ambil, kemudian kita letakkan di tepi agar tidak terkena pada tayar kereta orang dan seumpamanya. Maka mungkin dengan sebab tu, karena biasanya keadaan macam tu tak akan hadir perasaan dalam hati orang tadi, dialah manusia paling baik dalam dunia pada ketika tersebut. Dialah yang paling soleh pada ketika tersebut. Dialah yang paling wali pada waktu itu kerana telah beramal dengan hadis Nabi. Tak. Kadang-kadang dia tak ingat pun benda dia buat tu. Rupanya tu yang dipandang oleh Allah. Ingatlah, kena optimis. Dunia kita ni mahdud. Dunia ini mahdudah. Tempatnya hanya terhad. Maka gunakan masa tempoh yang terhad ini untuk bertemu dengan tempoh masa yang tidak terhad. Maka ini orang yang bijak. Karena itu Nabi SAW menyebutkan di dalam hadis, Al-Kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang bijak adalah orang yang merendahkan dirinya dan beramal untuk setelah kehidupannya. Maksudnya, amila lima ba'da al-maut. yakni dia beramal untuk setelah mana dia mati nanti akan mendapatkan anugerah demi anugerah. Ini orang yang bijak. Kedua, baginda Nabi SAW setelah mana beliau mendapatkan ujian yang berat macam tu, ada tak terasa dalam hati ujian? Ya biasa, orang dia kalau kena ujian dia akan terasa, mungkin Allah murka dengan aku, mungkin Allah Subhanahu Wa Taala tidak redha dengan maksiat yang aku lakukan. Karena kata para ulama, dosa ini berlaku ataupun ujian Allah Taala beri adalah disebabkan karena beberapa sebab. Boleh jadi disebabkan karena dosa yang kita lakukan, boleh jadi karena untuk meningkatkan darjat kita. Dua. Sama ada untuk karena dosa kita, maka dengan sebab kita sabar, dosa tadi diampunkan. Maka Allah bagi ujian. Atau dengan sebab Allah ingin angkat darjat orang tersebut. Tapi hamba ni dia kena baik sangka dengan Allah. Kata Allah Ta'ala, ana inda dhanni abdi bi. Aku dengan apa sangkaan hamba aku kepada aku. Maka kena sangka baik dengan Allah. Maka perasaan yang hadir dalam hati ketika mana ditimpa dengan ujian, biasa. Maka karena itu Nabi juga berdoa kepada Allah dengan penuh pengharapan dan kerendahan hati. Apa Nabi doa? Nabi doa, Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani ala nas
Ya Arhamar Rahimin, Anta Rabbul Mustad'afin, wa Anta Rabbi, ila man takiluni. Ya Allah, kepada siapa lagi saya akan berharap, Ya Allah? Ila qaribin yatajahhamuni, am ila aduwin mallaktahu amri. Illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Ya Allah, kalau kamu tidak murka kepada saya tidak kisah, Ya Allah. Kalau kamu tak murka, saya tak kisah. Maknanya, kalau ujian ni diberikan kepada saya bukan karena kemurkaanmu, la ubali, saya tak kisah, Ya Allah. Maka ini saya akan terima. Kenapa? Karena ini akan meningkatkan darjat, mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakin afiyatuka awsa'uli. Tapi ya Allah, kemaafanmu awsa'uli, maksudnya itu lebih luas yang aku harapkan kepadaku. Wa a'udzu bi nuri wajhika alladhi asyraqta lahu adh-dhulumat. Asyraqat lahu adh-dhulumat wa saluha alayhi amru ad-dunya wal akhirah min an tanazzala bi ghadabuk aw tanzila bi ghadabuk aw tahilla alayya sakhatuk lakal utba hatta tarda wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi apa yang Nabi bimbang pada waktu itu dengan doa ni? Yang paling Nabi bimbang adalah ghadabullah, takut dengan kemurkaan Allah. Kerana Nabi sikit pun tak melihat kepada kaumnya yang melemparkannya. Nabi-Nabi Allah Ta'ala. Nabi adalah Habibullah, kekasihnya Allah. Nabi adalah makhluk Allah Ta'ala yang paling agung, yang disebut oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Ada orang yang lebih tinggi daripada Nabi SAW. Tak ada siapa yang lebih tinggi daripada Rasulullah. Peristiwa Isra' Mi'raj menunjukkan ketinggian kedudukan Nabi SAW. Karena ni sebelum Nabi diperlihatkan dengan kedudukan Nabi. Maka doa ini adalah seolah-olah punca utama. Jadi kita kata illah pula tu, Allah Ta'ala melakukan sesuatu dengan illah. Tak. Kita katakan doa ini adalah sebagai pembukaan daripada Allah kepada Nabi, agar baginda Nabi mengetahui kedudukan Nabi. Faham? Sebab untuk Nabi diberikan oleh Allah pengetahuan, ini kedudukanmu ya Rasulullah. Ini kedudukanmu wahai Sayyiduna Muhammad. Ini kedudukanmu wahai Habibullah. Kamu menyangka aku marah denganmu. Kamu sangka bahawa aku telah murka denganmu, maka kamu dilemparkan dengan batu. Nabi tak kata kaum ni jahat. Mereka ni puak ni semua puak tak erti. Tak kena ni. Aku ni Nabi Allah berbuat macam tu. Tak, Nabi tak sebut macam tu. Nabi kata, ya Allah, kalaulah bukan dengan kemurkaanmu aku diuji begini, la ubali. Saya tak kisah ya Allah. Tapi saya bimbang kalau kamu murka dengan saya. Hak tu saja. Yang saya bimbang kamu murka. Jadi kita kalau diuji oleh Allah, doa macam ni, Allah Ta'ala akan bagi anugerah kepada kita. Ya Allah, kalau anugerah ataupun ujian yang Allah Ta'ala bagi kepada saya sekarang ini adalah kerana kemurkaanmu ya Allah, maka ampunkan saya ya Allah. Dan janganlah dimurkai saya, kerana saya ni hamba yang lemah, tak tahu apa, tak erti apa, dan selalu dalam kesusahan dan kelemahan dan kealpaan. Maka ampunkan saya ya Allah, jangan dimurkai saya. Kalau kata Allah murka, habis. Dan ini yang paling dibimbangi oleh Rasulullah SAW. Maka akhirnya Allah Ta'ala bagi apa kepada Nabi? Allah Ta'ala bawa Nabi Isra' dan Mi'raj, diperlihatkan kedudukan Nabi pada ketika itu. Malah perjalanan Nabi melintasi daripada langit ke langit. Langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, sampai langit ketujuh. Kesemua itu adalah untuk menunjukkan bahawa Nabi telah melepasi seluruh para Nabi alaihimussalatu yang agung. Hatta bapaknya Nabi Adam alaihissalam. Hatta bapaknya Sayyidina Khalil Ibrahim alaihissalam. Malah Nabi melebihi mereka semua. Malah Nabi melebihi Jibril alaihissalam. Kalau kata dengan pandangan sebahagian Mu'tazilah, seperti Zamakhsyari yang mengatakan bahawa para malaikat lebih mulia daripada para Nabi, maka Nabi melebihi Jibril alaihissalam. Maka itu menolak terus pandangan Mu'tazilah dengan demikian. Boleh faham? Nampak? Nabi lalu peringkat pertama langit. Nabi lalu peringkat kedua langit, ketiga langit, sampai ketujuh. Dan kemudian naik ke Sidratil Muntaha, sampai di tempat yang tidak pernah disampai oleh
mana-mana makhluk Allah Subhanahu wa taala setelahnya, maka itu menunjukkan ketinggian kedudukan Rasulullah dan tidak sedikit pun dimurkai oleh Allah, malah Allah mencintai dan memuliakan baginda Nabi SAW. Ini nanti kita akan cerita, tengok sikit kalau sempat masa perjalanan Nabi melalui daripada langit ke langit. Pagi ini dipanggil ceramah Isra' Mi'raj. Kita bukan menghikayatkan Isra' Mi'raj. Kalau kita menghikayatkan Isra' Mi'raj, dia tak cukup pagi ini. Nah, dia kena lebih kurang 15 hari. Lebih kurang. Lebih kurang 15 hari. Ataupun 1 bulan. Untuk cerita setiap asrar tersebut. Dan kalau diberi peluang, boleh untuk 1 bulan kita baca. Kalau kata orang semangat baca lah. Dah, Isra' Mi'raj kitab je tebal ni. Ni. Baca macam mana ni? Agak-agak. Kitab ni bahasa Arab ni. Tebal ni. Ni kalau terjemah, boleh siap 3 jilid ni. Kalau terjemah. Yang ni saja Isra' Mi'raj saja ni. Al-Isra' wal Mi'raj. Atau khulasatul fadlil fa'iqi fi mi'raji khairil khalaiqi. Karangan Al-Imam Muhammad bin Yusuf Salih Syami. Wafat pada tahun 942 Hijriah. Tuh, ni kitab ni saja. Ini satu kitab ni saja, ni ada kitab lain lagi. Ada kitab Hanifih, ada kitab At-Tabai. Kitab saya hak tulis pun, hak yang buat syair saja pun tak boleh baca dalam masa 1 hari. Boleh baca je lah. Tu saya buat syair tu. Boleh baca, tapi untuk disyarahkan perlu kepada hampir 15 ke 20 pengajian. Ikut kepada futuh yang Allah Ta'ala bagi kepada siapa yang faham yang saya tulis itu, dan dia boleh syarah panjang sikit, dia mungkin boleh jadi panjang lagi lah, sampai 1 bulan. Setiapnya ada asrar. Nah, dan setiap langit, kalau kata dibahagikan 7 langit tadi, maka 7 langit itu jadi 7 hari. 1 langit 1 hari. 1 hari itu maknanya syarah dalam masa 1 pengajian. Langit kedua, pengajian kedua. Langit ketiga, pengajian ketiga. Tu baru naik, turun 7 kali lagi. 7 hari pula. Sebelum naik, daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, perjalanan tu saja dah berapa hari dah. Kalau kita nak cerita, Nabi lalui dalam tidak sampai 1 malam. Tapi kalau kita nak menceritakan satu persatu, mengeluarkan fawaid, kelebihan-kelebihan, faedah, hikmah, maka memerlukan masa yang panjang. Karena itu ada sebahagian ulama membaca kitab Kifayatul Muhtaj, nah, cerita berkenaan Isra' Mi'raj karangan Syekh Daud Fatani, dibaca dalam masa lebih kurang 1 minggu, 2 minggu, dibaca kitab tersebut sebelum Isra' dan Mi'raj. Ini amalan para guru kita yang terdahulu. Dibaca kitab itu untuk apa? Diingatkan semula kepada umat tentang Isra' dan Mi'raj. Itu doa yang kedua tadi. Ingat. Yang ketiga, ketika mana Nabi keluar daripada Taif, Nabi dilihat oleh 2 orang sahabat, 2 orang saudara yang mana memiliki satu kebun di Taif. Kebun tu sampai sekarang masih ada, dan kemudian ada masjid dibina di dalam kebun tersebut. Yang mana kebun ini adalah milik Utbah dan Syaibah, yang kedua-duanya merupakan anak kepada Rabi'ah. Yang ketika mereka melihat, mereka ni 2 orang kafir yang sangat bermusuh dengan Rasulullah SAW. Tetapi walaupun permusuhan mereka ni sangat kuat dengan Nabi, tapi ada hati juga sikit. Kasih kesian tu ada. Ketika melihat keadaan Nabi demikian, maka mereka rasa kesan juga dalam hati. Ta'assara lihalihi sallallahu alaihi wasallam. Itu kesan juga dalam hati tengok keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kedua-dua mereka menghantar qadim, hamba mereka yang namanya Addas. Nah, Addas untuk memberikan ungkud 1 gugusan anggur. Nah, ataupun beberapa gugusan anggur untuk diberikan kepada Rasulullah, dijamu Nabi SAW. Maka dibawa oleh Sayyidina Addas, diletakkan dalam tabak, dalam bekah. Anggur tadi diletak dalam bekah. Jika ni maksudnya ni ada adab lah ni. Reti juga tahu nak jamu orang. Jadi dia bukannya pergi bubuh bawa anggur tu dikepak 2-3 orang panggil apa, gugusan anggur,
lalu dia pergi macam tu saja. Tak, dia letakkan dalam bekah. Maknanya sebelum tu dibasuh dulu, baru diletak dalam bekah. Macam tu. Lalu diserahkan kepada Nabi untuk dijamu Nabi SAW. Yang waktu tu Nabi kebetulan melalui kebun tersebut. Nabi lalu di kebun tu. Dan Nabi bersandar pada salah satu tiang pokok dalam kebun tersebut. Lalu ketika diserahkan oleh Addas, Nabi pun membaca Bismillah wa akal. Nabi baca Bismillah dan Nabi makan. Maka waktu inilah ta'ajub, datang rasa ta'ajub daripada khadim. Addas rasa ta'ajub. Lalu dia pun tanya, Man anta? Kamu siapa? Maka kerana dia tahu, kata ni orang yang gharib, ni orang ni bukan duduk di Taif. Kerana orang Taif tak baca ayat macam ni. Orang Taif tak baca Bismillah. Tiba dibaca oleh Rasulullah Bismillah. Kemudian khadim tadi, Nabi pun jawab dengan apa yang ditanya oleh khadim. Ana Muhammad. Saya Muhammad, kata Rasulullah. Rasulullah kalau kenaikan diri Nabi, Nabi akan sebut Ana Muhammad. Dia tak sebut Ana kata-kata, sebut dulu. Kita kalau sebut, saya Datuk tu. Datuk ni dulu kan, kena sebut tu dulu. Dia tak sebut pangkat-pangkat depan, sebut nama dulu. Kenapa? Kerana man tawadha'a rafa'ahu Allah. Orang yang tawadhu' diangkat oleh Allah. Kalau kata kita perkenal diri kita, contohnya dengan nama biasa, rupanya lepas tu orang tahu, rupanya dia ni bukannya Tan Sri je, Tun. Macam mana orang rasa waktu tu? Wih, dia ni sakat. Nah, sebut nama kan? Tak sebut pangkat dia. Boleh? Ni kita kalau orang tersebut nama kita panggil Pak Cik je pada pangkat tinggi, marah kita. Patutnya panggil pangkat tu. Tak apalah. Khatibun nas ala khatibun nas. Apa ni? Anzilin nas manazilahum. Kita kalau tahu orang tadi pangkat dia sekian-sekian, kena turunkan dan kena letakkan orang tadi dengan pangkatnya. Kalau dia ada datuk, panggil datuk. Tak payahlah kita tahu dia ada datuk, tiba-tiba pergi tak panggil datuk tu. Panggillah datuk tu. Tapi kalau kita tak tahu panggil Pak Cik, hak datuk tu janganlah marah. Hak tu je. Kalau kita tak tahulah. Ni kalau tahu saja pergi panggil itu, panggil sengaja. Dan tu pula maksudnya tidak memahami hadis Nabi SAW, tak beramal dengan hadis Nabi. Jadi, jawab kata, Ana Muhammad. Maka Nabi pun tanya pula, Anta, kamu pula siapa? Maka dia pun jawab, Ana min Ninawa, kata dia. Saya daripada Ninawa. Ninawa ni nama tempat di Iraq. Nama tempat di Iraq yang mana tempat ini adalah tempat yang nanti akan disebut oleh Rasulullah. Wasmi Addas, kata dia. Dan nama saya Addas. Lalu Rasulullah pun bertanya, Min baladi Yunus. Min baladi Yunus ibni Matta. Kamu rupanya daripada negeri Yunus ibni Matta. Maka kata Sayyidina Addas, Wa kaifa araftahu? Macam mana kamu kenal Yunus? Maksudnya, ajaib. Zaman dulu bukan ada ni buku-buku tersebar, cerita pasal para Nabi. Ataupun cerita, orang panggil apa, sampai berita ke, sahabat ke, tak ada. Macam mana kamu boleh kenal Yunus ibnu Matta? Sekali dengan bin lagi, kamu kenal? Maka kata Nabi SAW, Innahu akhi, beliau adalah saudaraku, huwa nabiyun wa ana nabi. Dia Nabi, dan aku juga adalah Nabi SAW. Lalu apa yang dilakukan oleh Addas? Dengar tu saja. Terus dia tunduk dan mencium kaki Nabi kita Muhammad SAW. Cium kaki Nabi. Allah. Syaibah dan Utbah waktu melihat peristiwa tersebut, setelah Addas kembali kepada mereka berdua, lalu dia tanya, apa kamu buat apa tadi? Aku suruh pergi hantar buah anggur je, yang pergi sujud dia kat dia tu buat apa? Tapi kami pergi cium kaki dia tu buat apa? Kata dia, kalaulah orang begini ada di tempat kami, maka kami akan buat lebih daripada itu lagi. Dan ini adalah Nabi Allah yang sepatutnya dimuliakan dan diagungkan, bukan dilakukan demikian. Kamu tak kenal Rasulullah. Ini biasa orang yang kenal dengan yang tidak kenal. Tengok, kenal hanya dengan saja menyebutkan pangkat saja. Ana Nabi, huwa Nabi wa ana Nabi. Aku Nabi. Dengar Nabi saja, maka terus dia cium kaki Nabi tersebut. Kenapa? Karena mengetahui kedudukan orang tadi. Faham tak? Dan sini menunjukkan bahawa pengenalan seorang tersebut, pengetahuan orang tadi akan menyebabkan hadirnya akhlak, adab, tata susila,
Dan buruknya adab orang zaman sekarang adalah kerana kurangnya ilmu dan kurangnya pengetahuan mereka terhadap junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu tidak kita jadi jahil cakap tentang Nabi dengan ikut suka saja dan kemudian dikeluarkan perkataan tentang Rasulullah dengan yang tidak baik. Ataupun menyebutkan seakan-akan Nabi sama seperti diri mereka. Nah, tidak ada bezanya Nabi dengan mereka. Nabi manusia, kita pun manusia kata mereka. Maka ini adalah bukti kepada kejahilan dan tidak mengenali kedudukan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa Isra dan Mi'raj hakikatnya memperkenalkan kita kepada kedudukan Nabi. Selain daripada kita mengetahui nanti penghujungnya perkara yang agung yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau orang kata Isra Mi'raj ini hakikatnya adalah untuk disyariatkan salat. Kalau orang kata macam tu, untuk disyariatkan salat, maka Allah mengisrakan Nabi dan membawa Nabi dengan Mi'raj untuk disyariatkan salat. La ghair, tak ada lain. Maka lain-lain tu kelebihan-kelebihan tadi, hadza tab'un. Itu semua mengikuti sahaja. Al-aslu huwa salah. Asalnya adalah salah. Makalah kedudukan Nabi yang disebutkan dalam perjalanan tadi taba'. Maka kita katakan sebenarnya ini salah sebenarnya. La, salah. Hakikatnya perjalanan tadi adalah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam ayat Isra Allah Taala sebut apa? Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Linuriyahu min ayatina. Ayat tu jelas-jelas sebut. Kami bawa Nabi untuk apa? Linuriyahu min ayatina, untuk kami menunjukkan tanda kebesaran kami. Tu. Nabi tak sebut, Allah Taala tak sebut dalam ayat tu. Liyukallif ala ar-rasul wa ummatihi as-salata. La. Untuk kami taklifkan kepada Nabi dan umatnya dengan salat. Bukan. Allah Ta'ala sebut linuriyahu min ayatina, untuk menunjukkan keagungan dan tanda kebesaran kami, dan salah satu tanda kebesaran kami adalah kamu ya Rasulullah. Itu maksudnya. Kamu tu tanda kebesaran kami. Ayatun min ayatillah, tanda kebesaran Allah di muka bumi Allah Ta'ala adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah ingin menunjukkan kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam perjalanan tersebut. Dan maknanya perjalanan Nabi untuk menunjukkan kedudukan Nabi yang kemungkinan tidak diketahui oleh Nabi sendiri sebelumnya atau tidak diketahui oleh umat setelahnya. Melainkan setelah peristiwa tadi, maka dijelaskan kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan salat itu pula adalah sebagai tuhfah, hadiah daripada Allah, seperti seorang ketika dijemput oleh raja dengan penuh kehormatan, datang ke istana dengan dibawa dengan kenderaan istana, dan setelahnya apa yang disediakan oleh raja kepada kekasihnya tadi disiapkan dengan hadiah yang luar biasa. Dan hadiah yang paling luar biasa yang Allah Ta'ala berikan adalah salah. Maka as-salah laisa asl dalam perjalanan tadi. Al-aslu huwan nabi, asalnya adalah Nabi. Salah adalah taba', mengikuti dengan anugerah Allah kepada umat dengan baginda Nabi. Karena itu Nabi mengatakan dalam hadis, innama ada rahmatun muhdah, kata Nabi. Aku adalah rahmat yang dihadiahkan oleh Allah kepada umat. Dan min dimnil hadiah, di antara hadiah-hadiah tersebut, min dimnil hadaya, hadiah-hadiah tersebut adalah anugerah-anugerah perkara-perkara kewajipan yang kita kena laksanakan dan seumpamanya. Tamam? Salah, zakah, saum, haj dan seumpamanya itu adalah anugerah yang Allah Ta'ala berikan kepada orang yang melihat ia sebagai anugerah, dan taklif, keberatan, tanggungjawab kepada yang memandang bahawa ia tanggungjawab. Ada orang dia memandang itu sebagai tanggungjawab, maka dia akan rasa itu berat. Tapi ada orang menganggap itu sebagai anugerah, maka dia akan rasa ini sebagai satu kegembiraan bagi dirinya. Tamam?
Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperjalankan pada malam tersebut untuk ditunjukkan oleh Allah kelebihan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kelebihan baginda Nabi. Tamam? Jadi kalau ada orang salah, orang kalau dia syarah Isra' dan Mi'raj, kadang-kadang kita perasan dia tak cerita sangat kelebihan Rasulullah. Dia nak suruh cerita tambak semayang. Ataupun kemungkinan penceramah tadi kata dah semua dah cerita pasal kelebihan Rasulullah, saya cerita pula bab semayang. Boleh jadi juga itu. Husnuzan lah. Macam tadilah mereka baca Allahumma barik lana fi Rajaba, buat lagu lagi. Wa Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Jangan lagu dia ni. Betul ke baca Rajaba? Ke baca Rajabin? Mengikut pandangan yang rajih dalam lughah, Rajab adalah masruf, dibaca dengan Rajabin, tidak dibaca dengan ghairu masruf. Tamam? Al-Imam Qalil rahimahullahu taala, tak minta maaf, Imam Al-Khudari rahimahullahu taala ketika mensyarahkan tentang kalimah Rajab, kata beliau Rajab adalah ghairu munsarif. Pandangan kedua, idza urida muayyan, kalau diingatkan ataupun diinginkan dengan kalimah Rajab tadi adalah syahrun muayyan, bulan yang tertentu. Jadi kalau kata contohnya dibaca doa tadi, Allahumma barik lana fi Rajaba, baca lagu kan, maksudnya fi hadhihi Rajab, maksudnya fi hadzal Rajab, maksudnya ni bulan ini, Rajab ini. Wa ballighna wa Sya'bana wa ballighna Ramadan, maka tak ada masalah. Kalau dibaca dengan maksudnya ta'yin, ada pandangan dalam lughah. Yang salahnya, kalau kita kata salah tuih tadi baca tu, itu tak kenal lah. Ceramah pula, marah pula. Tengok anak-anak Tok Imam dibaca doa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Hak yang duduk belakang ni baru mengaji. Nahu dia erti sikit, dia kata, satgi siap. Puk naik atas duduk atas ceramah tu, Rajab ni baca masruf. Hak tu pandangan rajih. Dah sebut dah rajih. Maknanya ada marjuh. Maksudnya masih khilaf. Jadi jangan berkelahi. Hak tu je sepatutnya. Patutnya habaq kata dua-dua boleh. Boleh jadi dia maksudkan tadi dengan ta'yin. Tak gitu Arif Billah. Mungkin kita ta'yin kan tadi kan. Kali dengan Asim kan. Jadi ta'yin kan kot. Ini bulan Rajab ni. Tapi kata para ulama yang rajihnya bulan Rajab ni ke, bulan Rajab mana ke, baca Rajabin. Sama saja. Dibaca dengan masruf. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Macam tu. Ala kulihat dua-dua betul tak ada masalah apa. Lepas tu kalau kata makin kita tahu, makin kurang ingkar pada orang. Yang duk jadi ingkar dengan orang, kerja duk bid'ah orang hak ni itu kerana kita tak tahu. Dia tak cerita lagi ni hak Nabi naik ke langit. Kita duk cerita ni Nabi naik ke langit, Nabi naik ke langit, Nabi naik ke langit. Kan waktu ketika Isra Mi'raj semua kata Nabi naik ke langit. Tak ada lagi setakat ni para ulama disebut dengan sebab Nabi naik ke langit maka Allah di langit. Tak ada lagi. Tapi ketika masuknya fahaman yang pelik-pelik dalam umat, maka ketika itulah datangnya fahaman yang menyebutkan bahawa bila mana Allah dan Nabi naik ke langit, takkanlah Allah Ta'ala tak duduk di langit. Maka kerana Nabi naik ke langit tu sebab Allah duduk di langit lah. Kata kok tu pula. Dia main pula kelaziman baru yang dibawa oleh kelompok orang-orang ketum dipanggil. Ini pokok-pokok ketum dipanggil. Ini masalah lah. Dia sambil-sambil bersyarah, sambil-sambil minum ketum. Dia panggil ketum maknawi dia panggil. Ketum maknawi. Dia jadi pening. Lepas tu cakap pun benda-benda yang bukan sepatutnya dicakap pada waktu tersebut. Jadi itu maksud kepada perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tujuannya untuk apa tadi? Untuk menunjukkan keagungan baginda Nabi. Ini bukan yang kita kata tadi untuk menunjukkan Allah di langit. Enggak. Jelas-jelas dah sebut kata laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir, dan tidak lazim kalau kata kamu mengatakan Allah Nabi naik ke langit bermakna Allah bertempat di langit dan seumpamanya. Hada batil. Kalam ni kalam yang batil, dan ni jelas menunjukkan kata pengajian tauhid yang asas sahaja pun tidak selesai. Pengajian asas tauhid tidak selesai.
Dan ini yang sepatutnya dipikirkan oleh para guru kepada para murid ketika di peringkat sekolah. Maulana Syekh Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Al-Imamul Akbar Al-Syekh Ahmad Tayyib hafizahullahu ta'ala wa radiya anhu wa atala umrahu amin ya rabbal alamin. Syekh Ahmad Tayyib, Syekhul Azhari Syarif, baru-baru ni keluar satu risalah baru. Risalah daripada Al-Atfal Yas'aluna al-imama. Kanak-kanak bertanya kepada imam. Yani bertanya kepada Imam Al-Akbar. Imam Akbar, Imam Jami' wa Jami'ah Al-Azhar Al-Syarif. Yani ketua kepada Al-Azhar Al-Syarif ditanya oleh kanak-kanak. Ni ada kitab dia. Kitab Al-Atfal Yas'aluna al-imam. Tengok. Masya-Allah kitab ni bagus kalau kata diterjemahkan untuk faedah kepada kanak-kanak yang mana kemungkinan ada soalan-soalan yang mereka tanya yang ibu ayah mungkin tak erti nak jawab. Ni Syekh jawab. Apa soalan-soalan dia antaranya? Yang saya dah baca dah kat habis dah. Ada sikit je kitab dia pun. Dia punya muka surat dia sikit je. Tanya soalan dia, Aina Allah contohnya. Di mana Allah? Soalan pertama budak-budak tanya. Lalu Syekh jawab soalan tersebut. Syekh kata apa? Allah subhanahu mawjudun la yahudduhu zaman. Allah itu wujud, tidak diliputi dengan masa. Wala yahwihi makan. Dan tidak diliputi oleh tempat. Li'annahu khaliquz zamani wal makan. La yahtaj li syai'. Karena Allah yang menciptakan masa dan Allah menciptakan tempat. Dan Allah tidak memerlukan kepada sesuatu daripada kedua-dua tersebut. Wa illa fa'ina kana qabla khalqil makan. Kalau kata Allah memerlukan tempat, maka di mana Allah sebelum tempat ada? Tanya balik. Jadi budak tu kena jawab balik lah. Kalau dia reti ya. Fa wujuduhu ta'ala la yahtaj ila makan. Jadi wujud Allah tidak perlu kepada tempat. Lianna alladhi yahtaju wujuduhu ila makan huwal jism. Ini karena yang memerlukan kepada tempat adalah jisim, maddah, subjek tertentu. Wallahu ta'ala laisa bijismin. Allah bukan jisim. Subhanahu la tudrikuhul absaru wa kullu ma yakhturu bibalika fallahu khilafu dhalik. Dan Syekh jawab apa? Allah subhanahu wa ta'ala maha suci daripada diketahui ataupun dilihat dengan sempurna oleh pandangan mata kasar. Wa kullu ma yakhturu bibalik, apa sahaja yang terlintas dalam kepala otakmu, fallahu khilafu dhalik. Allah berbeza dengan perkara tersebut. Jadi kalau kamu duk bayang kata Allah macam kamu, hadza khilafu dhalik. Tak, mustahil. Karena Allah subhanahu wa ta'ala laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Dan ini membenarkan kalam Ibnu Abbas, kata Syekh, tafakkaru fi kulli syai' wala tatafakkaru fillah. Fikirlah tentang apa sahaja. Kamu nak fikir tentang gunung, silakan. Apa mukawwinat, material apa yang ada pada gunung? Pokok, apa yang ada pada pokok? Daun, ada apa pada daun? Masuk dalam sains, mengaji habis sampai ke dalam tu. Apa dia? Fotosintesis lah apa semua tu. Tahu semua benda tu. Silakan tafakkaru fi kulli syai' wala tatafakkaru fillah. Tapi jangan kamu menggunakan akal fikirmu untuk berfikir tentang Allah. Kenapa? Karena dia di luar daripada kotak fikirmu. Kamu tak akan mampu fikir. Itu soalan pertama ditanya. Lepas tu ada budak tanya lagi, man khalaqallah? Siapa yang cipta Allah? Syekh jawab pula. Lepas tu ada soalan lagi. Soalan dia macam-macam, ada hak lawak apa dah. Adakah saya boleh tengok mak saya setelah mak saya mati? Tu pun tanya. Tu budak tanya, adakah syaitan akan makan dengan saya dengan tangan ketika saya makan dengan tangan kiri ataupun waktu saya tidak sebut nama Allah sebelum makan? Betul ke cerita tu? Syekh jawab lagi. Tapi jawapan Syekh menarik. Comel semua. Kemudian ditanya oleh kanak-kanak kepada Syekhul Akbar, kenapa Allah jadikan sebahagian manusia dengan sifat yang kekurangan? Ada yang cacat, ada yang tak segak, ada yang segak, saga-saga. Tanya. Lepas tu dia cerita pula. Tanya lagi, kawan-kawan di sekolah kutuk saya, kata saya ni gelap. Sebut itu.
Ada. Jadi macam mana saya nak buat ni? Dia kata. Mereka kutuk saya, kata saya ni gelap. Itu. Lepas tu Syekh jawab dengan syair. Ada satu syair dia kata. Dia kata ada kawan-kawan saya di sekolah mengutuk saya disebabkan kerana laun ataupun kulit saya ni warnanya gelap sikit. Kenapa Allah jadikan saya macam ni? Sampai saya dikutuk setiap hari. Awak Allah buat macam ni kat saya. Oh, macam mana nak jawab agak-agak? Syekhul Akbar jawab, dia kata apa? Allah menjadikan makhluk Allah Ta'ala ni pelbagai. Untuk menunjukkan keagungan dan kudrahnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjelaskan bahawa perbezaan yang ketara di kalangan manusia bukan pada warna kulitnya, tapi pada takwanya kepada Allah. Walaqad karramna bani Adam, dan kemudian disebutkan inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia, yang paling bertakwa. Kemudian kata Syekh, kalau orang kata kamu gelap, kulit kamu hitam dan itu penghinaan, maka jawab dengan jawapan ini. Ada seorang pernah mencela Amtarah Ibnu Shaddad karena dia gelap. Lalu Amtarah menyebutkan dengan syair, la in aku aswadan fal misku launi. Kalau aku ni orang gelap, maka warna kulitku adalah warna minyak kasturi. Kan wangi itu, kata dia. Saya gelap, tapi gelap saya gelap seperti minyak kasturi. Maksudnya apa dia? Wangi. Wa ma li sawadi jildi min dawai. Dan bukan kulit gelap saya ni penyakit. Walakin ta'budul fahsya wa an tab'udul fahsya wa anni kabu'dil ardi an jawis samai. Tetapi untuk menjauhkan saya daripada orang-orang yang jahat, seperti mana jauhnya bumi dengan langit, kata dia. Maksudnya aku kulit gelap, hang tak suka dekat aku, tak ada masalah apa. Ni bukan penyakit bagi aku, tu sakit bagi hang sebenarnya. Untuk apa? Untuk menjauhkan aku daripada orang macam hang. Selesai. Comel syair ni. Syekh bagi syair tu. Suruh budak ni jawab dengan syair. Tapi Syekh kata apa bawah sekali? Jangan sedih. Jangan bimbang. Tak ada masalah. Saya nasihatkan kamu dengan sabar, kata Syekh. Dan terus mohon perbantuan daripada Allah. Jangan balas balik dengan apa yang mereka kata. Angkat tangan doa kepada Allah dengan kebaikan kepada mereka. Jangan doa yang tak baik. Doa kebaikan kepada mereka. Moga-moga mereka akan diberikan petunjuk oleh Allah Ta'ala dan juga diberikan petunjuk kepada kita semua. Kitab ni kalau dibaca 44 muka surat saja. Tapi dalam dia penuh dengan adab, penuh dengan panduan, penuh dengan pendidikan kepada kanak-kanak. Dan bila saya baca jawapan Syekh, saya jadi kagum. Kenapa? Karena saya menganggap bahawa Syekh akan menjawab dengan jawapan tadi diturunkan kepada kanak-kanak. Tak. Syekh memuliakan kanak-kanak, menganggap bahawa mereka mampu berfikir seperti mana kita berfikir. Berikan kepada mereka kefikiran yang besar untuk mereka menjadi orang-orang yang besar pada masa akan datang. Dan ini yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalaulah kitab ini diterjemahkan, alangkah baiknya. Saya nak terjemah boleh saja satu malam di India baru ni. Tapi saya kata nanti dulu. Dah kali tak terjemah kan. Satu malam tu saya nak terjemah dah. Pendek-pendek aja ayat dah. Tapi saya nak serah kepada orang-orang di Zawiyah lah untuk mereka terjemah. Kita tu kalau boleh terjemah, yang tu boleh jadi bacaan kepada kanak-kanak, untuk mereka baca dan tengok, dan bacaan kepada ibu ayah sekali. Ada seorang budak tanya kepada Syekh dalam ni. Dia kata, saya ni setiap kali saya periksa tak berapa nak elok, ayah saya akan pukul saya. Dia kata, macam mana nak buat ni Syekh? Dia kata, Imam, macam mana saya nak buat? Dia kata, saya dah usaha dah sungguh-sungguh, tapi nak buat macam mana? Tak lulus juga. Lepas tu ayah saya pukul saya. Tidakkah tu dikira zalim dengan saya? Tengok macam mana Syekh jawab. Pertama Syekh jawab, dia tak kata ayah tadi salah. Yang pertama dia suruh budak tadi fikir dulu. Dia kata, wahai anak, ayah dan ibu, tak ada seorang pun ayah dan ibu yang sukakan benda yang tidak baik kepada anaknya. Semuanya dia nak yang kebaikan kepada anaknya. Maka ayah kamu lakukan tersebut adalah kerana dia kasih dengan kamu. Dia nakkan kamu kejayaan.
Dia nakkan kamu dengan bersungguh-sungguh kebaikan. Sama. Jadi dia kata, kalau macam tu keadaan dia kata, maka tak sepatutnya kamu orang panggil berasa buruk sangka dengan ayah kamu pada ketika tersebut. Jadi bagi nasihat dulu ke anak tadi, kena tenang, sabar, biasa dengan ujian. Tapi kemudian lepas tu baru dia nasihat pula, wahai ayah-ayah, kalau anak kita dah tak lulus dalam peperiksaan, janganlah terus dipukul anak tersebut, tanya dulu kepada dia, kata-kata. Bagi nasihat pula kepada ayah selepas tu. Tapi anak dapat dulu fahaman bahawa dia kena muliakan ayah dia. Dia kena agungkan ayah dia. Dan dia kena faham perbuatan ayah dia tadi kepada dirinya tadi dengan kebaikan tersebut. Walaupun dengan surah unf, dengan gambaran kekerasan, tidaklah memberi maksud kata ayahnya membencinya pada ketika itu. Sebaliknya ayahnya mencintainya dan menginginkan kebaikan dalam kehidupannya setelah itu. Itu maksudnya. Jadi kalau kata dipaham macam tu, insya-Allah anak-anak tadi tidak akan cepat marah dengan mak ayah dulu ni. Kadang-kadang kita bila dengar macam tu, hantam ayah dulu. Tak kena ni ayah buat macam tu, marah kat ayah. Anak tu dia mula masuk tak kena dulu kat ayah dia. Dalam kepala masuk tak kena dulu. Jadi akhirnya dia akan pegang yang tu. Ayah dia tak betul. Akhirnya dia akan bawa persepsi buruk terhadap ayah dia sendiri. Maulana Syekh membawa kepada kita satu ta'dib ataupun pengajaran adab untuk bagaimana kita memberikan kefahaman kepada seseorang. Dimasukkan yang positif, kemudian baru diberikan solusi. Balik dengan kita, kita kadang-kadang kita suka mencela terlebih dahulu sebelum mana kita memberikan panduan. Jadi, para ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, hatu dimasuk cerita tadi itu kerana adik tadi main. Hatu dah kerana dia lah. Jadi terkeluar daripada langit tadi ni masuk ke bumi balik kerana dia lah. Jadi kalau nak salah dia lah. Tapi alhamdulillah ada faedahnya, alhamdulillah. Dengan jawapan Syekhul Akbar, Syekh Ahmad Tayyib hafizahullah wa radiya anhu, Syekhuna. Tamam. Jadi ibu ayah dirahmati Allah, kita tak boleh nak syarahlah hari ini sampai habis. Tapi ada beberapa perkara yang kita telah dapatkan, tapi tu tak naik langit lagi tu. Tu baru di langit lagi. Semua di bumi lagi. Tu tak Isra' lagi pun. Tak sebut pun lagi syarah subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Awal lagi dalam ayat tu Allah Taala sebut subhanalladzi asra bi'abdihi. Maknanya maha suci Allah Subhanahu wa taala yang menjalankan hambanya pada sebahagian malam. Awal Allah Ta'ala mulakan dengan subhana. Kenapa? Sebahagian para masyaikh mengatakan bahawa ini sebagai tanzih ataupun mensucikan Allah daripada disifatkan peristiwa ini dengan perkara yang tidak sepatutnya. Seperti mana yang berlaku pada zaman ini. Ada sebahagian orang, bila mana cerita ni, maka dia akan sebut yang kita sebut tadi. Kata Nabi pergi ke langit, bermakna Allah di langit. Simple. Oh, simple. Dia ingat simple macam tu apa? Ni orang panggil pok-pok ketum. Pok-pok ketum ni jaga-jaga ibu ayah semua. Jangan duk pergi campur masuk. Pening kita nanti. Dia jadi tercampur sekali lagi. Dia panggil ad-din ala al-mar'u ala dini khalilih. Seorang dengan agama teman kasihnya. Hak dia kekasih dia tadi ni, hak tu dia akan ikut orang tadi. Sebab tu, orang yang menyebutkan demikian ada dalilul jahil. Ini dalil kepada kejahilan, dan orang yang jahil ni salah satu daripada penyakit. Maka kita kena bermuamalah dengan mereka sebagai pesakit. Jangan bermuamalah dengan mereka seperti seorang penjenayah. Maka kita kena buat penerangan, penjelasan, karena mereka sakit. Sakit jahil ni adalah sakit yang paling berat, lebih daripada AIDS. Dan dia kadang tidak boleh dibebaskan, sakit jahil ni. Jahil ni tak ada cara, melainkan kena pergi mengaji. Jadi tempoh dalam kuliah 1 jam, 2 jam, ini bukanlah sebagai penyembuh utama. Ini sebagai pemberi jalan kepada kesembuhan. Pemberi jalan. Maka nak menyembuhkan, kena hadir ke majlis ilmu. Duduk dalam majlis para ulama. Duduk dalam majlis mereka, mengikuti pengajian tentang tauhid, sifat 20, mengaji tentang
ilmu yang berkait dengan Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya, maka kita akan mengetahui perkara tadi dengan jelas. Jadi kena buat apa? Kena buang dulu lapisan pertama, ego dalam diri. Buang tu dulu. Pergi teleku dulu, duduk. Seperti mana Sayyidina Jibril alaihi salam datang duduk berteleku di depan baginda Rasul untuk bertanyakan beberapa soalan tentang agama kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faham? Dan yang ditanya oleh Sayyidina Jibril dalam hadis Sayyidina Jibril, tanya tentang Islam, tanya tentang iman, tanya tentang ihsan, itu adalah contoh soalan yang patut ditanya oleh murid kepada guru. Maknanya yang utama untuk kamu tanya. Bukan ditanya di mana Allah. Aduh. Boleh faham? Sebab dalam soalan usul iman tak ada ditanya di mana Allah. Tapi adakah itu menjadi kesalahan untuk ditanya? Tak, saya tak kata salah. Cuma kita kata panduan Sayyidina Jibril tanya tadi ini adalah untuk menunjukkan pertanyaan yang sepatutnya. Baik, tapi kalau ditanya, ya Islam maftuh. Agama Allah Ta'ala maftuh, terbuka. Tidak ada sedikit pun penghalangan untuk kamu bertanya. Tanya apa sahaja. Kalau boleh dijawab, jawab. Kalau tidak boleh dijawab, maka ulama Islam diajar untuk menjawab, saya tidak tahu. Aduh. La adri, bukan buat pala. Masalah kelompok ni tak tahu buat pala. Itu masalah. Buat pala, jawab juga walaupun tak erti. Kona rapat sampai cecah lutut-lutut kali dengan dai-dai sekali. Dah kali masuk longkang. Ini masalah. Masalah kenapa? Kerana buat pala. Jadi kita tak mau hak jenis buat pala ni lah. Buat kepala tahu orang panggil. Jawab walaupun tak tahu. Ni yang baru ni sebar tentang Allah di langit. Bawa keluar habis semua kalingan atmosfera. Kalingan langit ada 7 lapisan. Ni. Dulu kalau buka dalam kitab ni Isra wal Mi'raj ni, soalan orang zaman dulu yang mereka ingkar dengan Mi'raj adalah kerana kata mereka mustahil. Kerana keadaan di langit sangat berbeza dengan di dunia. Dengan udaranya, dengan kepanasannya, mustahil bagi seseorang yang jisimnya sedemikian boleh naik menembusi seluruh langit-langit tersebut. Itu mustahil. Sekarang ni kita kata ni mustahil apa ni? Mustahil akal kan, mustahil adat ni. Dan perkara ni pun kita dah sebut ia khariqul adah, mencari adat. Dan Allah sendiri sebut subhanallazi asra bi'abdih. Baik, cerita ni nak cerita kat siapa ibu ayah semua? Al-Imam Al-Syeikh Badi'uz Zaman Sa'id Nursi rahimahullahu ta'ala, beliau menyebut dalam risalah Mi'raj, satu risalah dia karang, risalah Mi'raj. Dia kata kisah Mi'raj ni tak boleh cerita melainkan kepada orang yang telah beriman dengan rukun iman. Ni kita ni hak berkumpul hari ni sebab kita dah beriman dah ni, kita berkumpul ni. Itu. Dan ada jugalah hak dengar tak beriman pun boleh jadi, wallahu alam lah. Kok dia lalu kok wall kita tengok ada live, dengar-dengar tu, dengar pi ya. Mungkin dia tak beriman. Sebab tu kata Syekh Badi'uz Zaman, dia kata kisah ini boleh disebutkan dengan tuntas kepada yang sempurna rukun imannya. Yang telah beriman dengan Allah, telah beriman dengan para rasul, yang telah beriman dengan kitabullah, yang beriman dengan para malaikat Allah. Boleh? Yang beriman dengan adanya hari akhirat. Jadi katanya yang beriman dengan malaikat Allah, yang tahu sifat malaikat, yang beriman dengan kitabullah, salah satu daripada ayat kitabullah, subhanallazi asra bi'abdih. Jadi maknanya kalau dia beriman dengan benda ni baru boleh masuk perbincangan. Lepas tu jangan bincang benda ni dengan mulhidin, etis tak boleh bincang dia. Dia dia kata saya tak percaya Isra Mi'raj. Baik, kita tanya dia, jangan sembang lagi pasal Isra Mi'raj. Tanya dulu, lah ni beriman tak kata yang bawa Nabi Allah? Baik, sekarang ni beriman tak dengan Allah? Bahawa Allah Maha Kuasa, Allah bersifat dengan segala sifat kamalat, kesempurnaan, dan Allah suci daripada segala sifat-sifat kekurangan. Bukan sifat 20 saja Allah Ta'ala bersifat. Allah Ta'ala bersifat dengan segala sifat kamalat, kesempurnaan. Semuanya sifat Allah Ta'ala yang sempurna kepada Allah. Cuma 20 ni usulus sifat. 20. Yang dipelajari, kalau pelajari hak ni memadai untuk memahami sifat yang lain. Nampak? Dan Allah suci daripada segala kekurangan. Dan Allah qadir ala kulli syai'in mumkin. Dan hadza minal mumkinat. Dan ini termasuk mumkinat.
Boleh ke tak boleh? Percaya tak lagi dengan Allah? Beriman tak lagi? Dia kata, tak, saya tak beriman, Allah tak wujud. Itu sembang buat apa? Apa sembang dengan kayu? Kata. Boleh? Dia bisyarah kata Isra' Mi'raj, dia Tuhan pun tak percaya. Habis. Baik, kita kata, percaya tak Tuhan? Ya, saya percaya dengan Allah. Allah qadir ala kulli syai'. Kulli syai' dengan makna ala kulli mumkin. Qadir ala kulli mumkin. Kerana kudrah ta'alluqnya dengan mumkinat. Ni pernah dengar ke tak ni maklum? Bahkan menatang apa pula tu? Kan mengaji dah ke hari tu? Ni kena banyak kali. Nah, akidah ni kena mengaji sampai mati. Boleh faham? Kalau tak ingat, tak apalah. Bukan suruh kita boleh jadi alim. Tak kurang-kurangnya pergi mengaji. Itu. Jadi tahu, kalau kita dengar hak saya cakap ni tak faham hari ni, maknanya ada lagi benda kita tak faham. Kena mengaji lagi. Kalau ada hari ni apa dia cakap tadi tak faham aku. Kena pergi mengaji lagi lah. Boleh? Baik, mungkin tak. Baik, sekarang ni yang dibawa oleh Allah tadi siapa dia? Nabi. Saya tak dengan Nabi. Dan yang bawa Nabi pula malaikat Allah menemani Nabi. Saya tak dengan malaikat. Dan dalam kitab Allah disebut cerita tersebut. Dia kata saya tak nafi Mi'raj. Saya tak nafi Isra'. Dia kata sebab dalam Quran Allah Ta'ala sebut Subhanallazi asra bi'abdih. Asra. Qat'i. Sebut dalam Quran jelas Nabi diisra'kan. Mi'raj tak sebut pun. Tak sebut situ Subhanallazi asra wa a'raja. Tak sebut. Subhanallazi asra. Tak sebut a'raja. Jadi macam mana? Batu kata para ulama yang mengingkari Isra' kafir. Karena dalam Quran Allah Ta'ala sebut Isra' secara jelas. Siapa yang ingkar dengan Mi'raj fasik. Fasik saja, tidak kafir. Karena itu orang yang begini kalau dia ingkar dengan Mi'raj kerana sebab-sebab tadi. Dia main sains, dia buat keluar sains, dia kata tak mustahil kita naik kapal terbang duk ke 30,000 kaki atas daripada parah laut pun. Cuba kalau kata berhenti tengok kapal terbang atas tu jadi macam mana? Kan dah jatuh dah binatang tu suruh kita bernapah. Tak boleh napah. Macam mana Nabi naik? Ada tak simpan baju hak Nabi naik dulu ni? Nabi naik baju tu, baju jubah hak Nabi pakai malam tidur tu, dan Nabi SAW dalam keadaan pakai kasut yang biasa Nabi pakai, tak pun disebut dalam kitab kata Nabi pakai dengan pakaian astronomi. Pakai dengan natang bulat atas kepala tu, bertubuh, oksigen bagi lengkap. Jibril pam dulu oksigen kata kena cukup ni. Takut lagi, hoi, jenuh atas tu. Ini tu. Dan sebab yang bawa Nabi Allah, Subhanallazi asra bi 'abdihi. Allah yang bawa Nabi. Kamu percaya tak dengan benda tu? Kalau percaya dengan semua benda tu, maka kita boleh lanjutkan perbincangan. Jadi sebenarnya ibu ayah semua, kita berkumpul pada hari ini berbincang tentang Isra' dan Mi'raj. Hadza dalilul iman. Itu dalil iman kita dah ada sebenarnya. Kita beriman dengan perkara itu seolah kita melihat perkara tersebut. Itu dalil iman yang luar biasa yang telah Allah Ta'ala kurniakan kepada para hambanya yang beriman dengan perkara ini. Kita tengok peristiwa itu? Kita tak tengok. Cuma kita mendengar Nabi menyebutkan peristiwa tersebut. Lalu kita mengatakan, Sadaqa Rasulullah SAW bima akhbarah. Benar apa yang telah dikhabarkan oleh baginda Rasul. Dan kami sekalipun tidak ada syak dengan apa yang disebutkan oleh Rasulullah. Hadza imanun ajib. Ini iman yang agung, yang luar biasa. Jaga iman tersebut. Dan anak-anak kecil yang telah diletakkan pemahaman tentang perkara tersebut. Boleh faham ya Bu Ayah semua? Moga-moga Allah Ta'ala kurniakan kepada kita dengan anugerah beriman dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, beriman dengan Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam berkat peristiwa Isra' dan Mi'raj ini, maka kita akan menambahkan lagi pengetahuan kita dan kecintaan kita kepada Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, khulasah daripada apa yang kita bincang, kita dah sebut tadi bahawa perjalanan Isra' ni hakikatnya adalah menunjukkan keagungan Nabi, kemuliaan Nabi. Dan Maulana Syekh Badi'uz Zaman mengatakan bahawa Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan peristiwa Isra' dan Mi'raj ini menjelaskan kepada kita bahawa Rasulullah telah diperlihatkan segala perkara yang ingin diperlihatkan oleh Allah. Alam syurga, alam neraka, alam para malaikat,
alam jin, alam ghaib, yang semua tadi dalam alam ghaib, langit-langit, dan sampai ke tempat yang tidak pernah dilihat, itu adalah ketika dalam pertengahan perjalanan baginda Nabi. Satu. Pertengahan perjalanan baginda Nabi sebagai Rasul. Betul tak? Karena peristiwa tadi berlaku setelah kewafatan Sayyidatuna Khadijah, yang disebutkan oleh para ulama, sebahagian mengatakan bahawa ianya berlaku sebelum hijrah setahun. Pada tahun ke-12 hijrah dalam hijriyah, pada tahun ke-12 qabla al-hijrah, minta maaf, ke-12 sebelum hijrah. Karena Nabi berada di Makkah 13 tahun. Jadi ini setahun sebelum hijrah. Maknanya berlaku peristiwa ini pertengahan perjalanan kehidupan Nabi. Karena Nabi diutus 23 tahun. Dan peristiwa ini berlaku pada tahun ke-11 ataupun ke-12 hijrah, dan berlaku khilaf banyak di kalangan para ulama terhadap masalah ini. Tamam? Dan ada sebahagian yang mengatakan bahawa ianya berlaku mutaakhir pada tahun ke-10. Sebahagian mengatakan karena Sayyidatina Khadijah meninggal pada tahun ke-10 kenabian, yakni sebelum hijrah. Yang mengikut dengan pandangan yang sahih, maka kewafatan tersebut berlaku sebelum difardukan solat 5 waktu. Dan kita tidak khilaf lagi bahawa fardu solat itu berlaku pada malam Isra'. Maka bermakna yang lebih tepatnya berlaku peristiwa tadi bukan pada 12 hijrah. 12 sebelum hijrah, pada tahun ke-10. Yang ini 3 tahun sebelum peristiwa hijrah Nabi SAW. Ataupun 10 tahun setengah, lebih kurang itu, berlaku peristiwa tersebut. 10 tahun setengah, lebih kurang dekat-dekat dengan sebelah. Campur dengan 10 tahun setengah lagi, jadi berapa? 22, dekat-dekat 22, betul? Hampir 22. Ataupun 21, lebih kurang itulah. Jadi maknanya pertengahan perjalanan Nabi sebagai Rasul telah dianugerahkan dengan demikian. Bagaimana Nabi ketika wafat, agak-agak kedudukan Nabi. Kalau tengah saja pun dah dapat macam tu kelebihan. Waktu Nabi wafat macam mana agak-agak. Dan sampai sekarang, macam mana kedudukan Rasulullah. Tak ada bandingan. Waktu ada orang dia boleh sebut kata Nabi macam dia. Ini ajaib ni. Macam mana boleh sebut Nabi macam kamu? Ada seorang ni, saya selalu kalau Islam Merah saya akan sebut benda ni. Dia akan sebut, dia kata apa? Pernah dia sebut, siapa saya tak mau sebut lah. Dia sebut ni tuan-tuan kenal pula. Nah, tak mau sebut tapi tak tahu, cari sendiri lah. Dia boleh kata, Nabi ni yang kita nak agung lebih-lebih, buat apa dia kata? Nabi ni dia kata, dia main sampai risalah dekat kita, lepas tu dia wafat, selesai. Postman main hantar surat, kita je muayak tak? Dia mau hantar surat, selesai. Orang hantar GNT, Ninja Van, dia lagi tau. DCL. Menghantar apa ni barang kat kita. Ada kita pinjam nasi sekali kat dia. Tak pun dia hantar barang tok, sign balik. Macam tu dia kata. Macam tu. Ajaib. Ni orang ni tak kenal Nabi ni. Tak tahu ni Nabi ni tepi sama Nabi dengan, tanpa merendahkan pekerjaan tadi, seolah-olah dia menyamakan Nabi dengan pekerjaan yang dia sendiri itu nampak masa seolah macam menghina pekerjaan tersebut. Kita tak hina pekerjaan tu, tapi orang yang menyebut tadi seolah-olah macam menghina pekerjaan tersebut. Tidak? Ya apa salahnya kalau nak jamu makan, dalam salah apa? Tapi dia nak kata macam tu je keadaan Nabi. Tapi kalau kita tengok dan perhati betul-betul peristiwa Isra Mi'raj ni, kalau peringat dan tengok dengan betul-betul dan mendengar ucapan daripada orang yang benar mentakzimkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka akan terbit takzim kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah ceramah pada hari ini, ibu ayah semua balik, dalam hati ada satu je benda. Apa dia? Nabi agung. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung. Tanda kasih Allah kepada Nabi yang agung, selesai. Maksudnya apa yang saya ucapkan pada hari ini telah berjaya. Sampai kepada maksudnya untuk meletakkan kecintaan kepada Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini saya tak cerita lagi. Kan kita dah sebut tadi, peristiwa keagungan tadi adalah dengan ujian yang diterima oleh Nabi. Dan Nabi melepasi seluruh ujian Nabi-Nabi. Buktinya, Nabi naik ke langit pertama, bertemu dengan Nabi Adam.
Ujian pertama Nabi Adam adalah apa? Dikeluarkan daripada syurga dengan permusuhan iblis. Ditipu oleh iblis. Maka Nabi awal lagi melepasi daripada ujian tersebut. Iblis tidak akan mampu menipu Nabi SAW. Tamam? Dan Nabi diberi isyarat oleh Allah bahawa peristiwa pertama yang berlaku kepada Nabi Adam adalah dikeluarkan daripada watannya, jannah, syurga, daripada negerinya. Maka kamu juga wahai Rasulullah akan menerima ujian yang sama. Ini sebagai simbol bahawa kamu akan dikeluarkan daripada negerimu yang tercinta Makkah Al-Mukarramah, dan kamu akan keluar dan akan bermusafir ke bumi Madinah dan akan wafat di bumi Madinah yang bukan asal negerimu. Tamam? Dan itu berlaku kepada Nabi SAW. Dan Nabi lepasi tak? Nabi melepasi ujian tersebut. Langit kedua, temu dengan Nabi Allah Isa dengan Nabi Allah Yahya. Yang mana ini sebagai isyarat kepada Nabi sebagai bahawa kamu nanti ketika semula sampai di Madinah, yang akan memusuhimu dengan berat adalah golongan Yahudi. Dan mereka akan melakukan fitnah, melakukan pelbagai perkara kepada kamu. Dan benar, apa yang dilakukan kepada Nabi Allah Isa dan Nabi Allah Yahya, permusuhan Yahudi terhadap Nabi Isa dengan Nabi Yahya luar biasa. Nabi juga akan menghadapi perkara demikian dan Nabi berjaya menghadapinya. Berjaya. Dan mereka buat semua yang mereka nak buatkan Nabi Musa dan Nabi Isa dengan Nabi Yahya. Nabi bunuh Nabi Yahya. Mereka nak tangkap Nabi Isa dan nak disalib Nabi Isa AS pun tidak berjaya. Dan tu mereka ingin lakukan yang sama kepada Rasulullah SAW. Maknanya penghujung keinginan mereka dengan Rasulullah adalah kematian Rasulullah SAW. Dan ini apa yang diinginkan oleh kelompok Yahudi. Dan Nabi melepasi tak perkara tersebut? Nabi melepasi perkara tadi. Tamam? Dan bertemu pada langit ketiga dengan Nabi Allah Yusuf. Nabi Allah Yusuf AS adalah orang yang ditolak oleh ahli keluarganya, adik-beradiknya, abang-abangnya. Tamam? Begitu jugalah Sayyidina Muhammad yang nanti akan diperangi oleh saudaranya sendiri di dalam peperangan Badar. Yang itu berlaku pada tahun yang kedua. Setelah mana Nabi masuk ke Madinah saja berlaku peristiwa itu semua. Isyarat-isyarat tadi berlaku, dan tapi jangan bimbang. Nabi Yusuf pada mulanya ditolak dan diperangi oleh abang-abangnya, tetapi setelahnya diberikan futuh oleh Allah dan akhirnya mereka semua berada di bawah penguasaannya. Dan begitulah kamu ya Rasulullah, tapi bukan dalam masa satu malam. Peristiwa tadi diperlihatkan oleh Allah dalam satu malam, tapi berlaku setelah 10 tahun barulah Nabi SAW masuk. Setelah 20 tahun hampir Nabi diutus oleh Allah, barulah diberikan pembukaan kota Makkah Al-Mukarramah. Maknanya perjalanan pembukaan bukan kecil. Tamam? Saya ke Kerala baru ni, masuk juga sikit. Lagi makcik-makcik duk tunggu pula. Daripada duk tunggu lah tu, duk kata, bila cerita pasal India ni. Saya pergi ke Kerala baru ni. Di Kerala, dijemput ke sana untuk menghadiri majlis Khatam Sahih Bukhari bersama dengan Mufti Kerajaan India, Sultanil Ulama, Syekh Abu Bakar bin Ahmad, Hafizahullah Ta'ala. Jadi sampai di sana, kekaguman dalam hati terhadap pengurusan yang dilakukan oleh Maulana Syekh Abu Bakar dan juga pihak pengurusan markas, Jamiah Markas Thaqafiyah Sunniyah di bawah pimpinan beliau, luar biasa. Kami pergi duduk di ada satu tempat lebih kurang 128 ekar tanah. 128 ekar tanah yang di dalam tanah tersebut didirikan hospital Yunani untuk perubatan Yunani. Bukan perubatan biasa ni, perubatan Yunani. Yang kedua, hospital dibuat hotel, ada 2 biji hotel. Satu hotelnya ada perkhidmatan kali dalam tu, perkhidmatan urut. Laki-laki, perempuan-perempuan lah. Kemudian ada jual ubat-ubatan tradisional daripada India. Ada farmasi dalam tu. Besar hotel, hotel 4 bintang. Kemudian ada masjid besar, yang masjid paling besar di India. Yang Masjid Futuh. Masjid paling besar di India. Dan masjid tersebut pula bentuknya, katanya Syekh ambil inspirasi daripada tempat pengajian lama beliau di Tamil Nadu, iaitu Baqiyatus Salihat. Karena itu masyaikh-masyaikh yang keluar daripada Baqiyatus Salihat digelar dengan Al-Baqawi. Baqawi. Jadi ada beberapa orang masyaikh tua yang masih hidup di Kerala
yang pernah belajar di Tamil Nadu di bawah pimpinan Baharul Ulum Syekh Zainuddin Al-Malibari rahimahullah, asal daripada Malibar, dan beliau adalah cucu kepada Syekh Zainuddin Malibari, pengarang Fathul Mu'in. Syekh Baharul Ulum ini yang mengeluarkan para alim ulama yang agung-agung di Kerala sekarang. Jadi tempat dia luar biasa lah, macam-macam ada sekolah pendidikan untuk kanak-kanak. Nah, dipanggil Alif apa? Alif Global School, semua sekali. Jadi bila saya tengok macam tu, jadi sebenarnya perkara yang berlaku kepada Maulana Syekh bukan dalam masa 2 tahun. Syekh telah berjuang selama 60 tahun dalam pendidikan. 60 tahun. Dan 60 tahun untuk sampai ke tahap tu 60 tahun. Sekarang Syekh dah umur 87 tahun. 87 tahun, 60 tahun maksudnya 60 tahun. Syekh mula bila umur? Sebelum 60 tahun. Syekh mula pondoknya 37 tahun. Umur 37. Waktu tu pondok dia hanya ambil anak murid 25 orang. Dan kesemuanya kebanyakannya anak yatim yang dijaga oleh beliau. Masa umur 37 tahun. Sekarang umurnya dah 87 tahun. Maknanya dah 50 tahun. Tak maaf. 50 tahun perjuangan tadi baru jadi macam tu. Dan ada pusat yang macam tu di Markas Knowledge City dipanggil. Markas Knowledge City. Yang tu ada 128 ekar. Ekar ke hektar? Tak ingatlah saya pun. Maksudnya 128 hektar tanah. Dalam tanah tu 128. Luas sungguh tanah dia, Masya Allah. Sampai ke gunung. Dan kemudian dibuat tempat-tempat yang saya sebutkan tadi. Kemudian tempat pengajian lebih kurang 1 jam daripada tempat yang kami duduk tu. Tempat pengajian universiti. Ada berapa anak murid? Lebih kurang 50,000 anak murid. Dan 12,000 anak yatim yang dibelah oleh beliau. Dan kesemuanya free. 50,000 orang mengaji universiti free. Dan 12,000 anak yatim free. Itu dia. Kita pondok ada 25 orang. Yuran tak bayar sebulan. Pening pala. Pening. Buat pening. Jadi saya bila balik tu, saya bawa balik satu misi zawiyah ke arah pendidikan percuma insya-Allah. Hatta kutak nanti pun akan jadi pendidikan percuma insya-Allah. Tapi ini tidak akan berlaku melainkan dengan kesungguhan semua orang. Bukan daripada saya sahaja, tapi daripada semua orang. Saya tanya kepada orang di sana, macam mana Syekh boleh buat macam tu? Yang pertama kata mereka minoriti, 30% saja orang Islam. 30% orang Islam, 70% Hindu. Tapi Kerala antara negeri yang paling bersih di India, mungkin kerana barakah para sahabat Nabi pernah turun di situ. Mereka Islam pada zaman sahabat lagi. Karena Sultan Charuman Perumal pernah melihat peristiwa belah bulan. Nabi belah bulan tu dia waktu duduk di Kerala nampak bulan terbelah. Esok pagi dia panggil raja-raja, ada 3 orang raja lagi, dia panggil dan kemudian dia cerita kat kawan-kawan dia, kata, semalam kamu tak nampak ke? Saya nampak semalam bulan terbelah. Kawan-kawan dia kata, kamu mimpi kot? Kamu ngigau ke apa? Tengah-tengah malam bangkit tu, mata duk ralik-ralik, dia tengok nampak bulan terbelah. Dia kata, tak sungguh, dia kata, saya nampak. Lalu dipanggil dan tanya kepada orang besar di kalangan mereka. Lalu mereka kata, peristiwa tadi didengar kata berlaku di Makkah. Ada seorang Nabi telah membelah bulan tersebut. Lalu dia bercita-cita nak pergi ke sana. Sampai ke Makkah. Bawa rombongan sampai ke sana. Dan masuk Islam di tangan Rasulullah SAW. Dia sahabat Nabi SAW. Sultan pertama Kerala masuk Islam. Dan dalam Mustadrak Al-Imam Hakim Naisaburi diceritakan ada kisah tersebut berlaku. Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri menceritakan bahawa ada rombongan delegasi kerajaan India datang bertemu dengan Rasulullah. Lalu menghadiahkan kepada Nabi dengan manisan. Dalam Mustadrak Al-Imam Hakim Naisaburi diceritakan diberi manisan, yang manisan tersebut di dalamnya ada zanjabil, halia. Dan bila dibuat kajian oleh para ulama India, manisan yang ada halia dalam ni tak ada melainkan di Kerala. Jadi ini menguatkan lagi hujah bahawa raja yang pergi tadi
adalah Raja Ceruman Parmel. Dia yang pi. Dan dia tukar nama dia setelah tu dengan Tajuddin. Dan dalam perjalanan balik, dia bawa balik dengan dua orang pembantu dia sampai di Oman, dekat dengan Oman, di Salalah. Beliau jatuh sakit dan beliau telah tahu, kata waktu itu hampir dah dengan mati. Lalu dia angkat tangan doa, ya Allah, jadikan tempat yang aku mati ini seperti mana negeriku Kerala. Tempat tu ajaib. Ada pokok nyok di Negara Arab. Tapi ada pokok nyok, orang Kerala pun banyak orang tu duk jual ayak nyok apa semua. Dia berkata macam Kerala, macam India tempat tu. Tapi duduk di negara Arab. Berkat doa beliau. Dekat dengan makam dia di Oman. Jadi siapa pergi Oman, dekat Salalah, boleh lawat makam beliau. Tu sahabat Nabi, masuk Islam. Dan kemudian para sahabat Nabi diutus oleh baginda Rasul seramai 12 orang untuk mai ke Kerala. Berdakwah, menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Mungkin barakah tersebut tersebar sampai sekarang. Keadaan masyarakat sana, walaupun India orang Hindu banyak, tapi kita duk nampak jangan semua orang Islam lah dah. Pun ada lah, tapi pusat pun semua ada. Kan? Tapi masa kita lalu tu nampak macam kan rumah orang Islam semua. Duk rasa macam tu. Karena kuatnya pengaruh dakwah para masyayikh di tanah sana. Jadi saya bila balik tu tengok keadaan dia buat macam tu, luar biasa. 25 orang anak murid yang pertama dia ambil. Saya tanya kepada sahabat saya Ustaz Bashir, siapa 25 orang tu? Kok boleh senarai balik? Dah jadi siapa lah ni mereka tu? Oh, dia kata dia pun tak pernah tanya dekat Syekh. Dan mereka pun tak pernah cerita siapa 25 orang tu. Itu perlu dibukukan para murid ni untuk kita tengok balik siapa dia selepas ni. Dia jadi apa selepas ni. Dan Syekh Abu Bakar orang yang sangat optimis dengan pendidikan. Dan dia bina tempat dia pada permulaannya hanya di bawah pokok saja mengajar. Tak ada tempat pendidikan. Lepas tu saya kata, bila suasana di Zawiyah, kalau kata kita dah bermula seakan macam tu. Seakan-akan macam tu. Saya santri-santri di Zawiyah yang aliyah lah, yang peringkat aliyah ni free. Tak ada yuran. Cuma kutab saja yang ada yuran sikit. Cuma akan datang doa lah moga-moga hak tu pun tak ada yuran. Dan lagi 2 tahun insya-Allah saya bercita-cita untuk ambil, kalau dah santri-santri Zawiyah yang aliyah ni ada sebahagian yang dah habis dah pengajian di sini, menyambung peringkat peringkat takhasus. Kalau mereka nak menyambung di sini lagi, kalau dah kahwin dah waktu tu, saya cadang untuk buka pada waktu tersebut untuk bela anak yatim, insya-Allah. Dan mereka akan bimbing anak-anak yatim tersebut di sini maksudnya. Jadi bukan anak yatim tadi keluar pergi mengaji sekolah biasa, tak, akan mengaji di Zawiyah sampai mereka dewasa. Karena yang paling tidak ada fikiran dengan keluarga dan tempat luar nak pergi semua, anak yatim. Jadi kalau nak ditumpu untuk jadi ulama, patutnya mereka lah akan jadi. Tapi kena sabarlah anak yatim ni. Yang buat cerita macam-macam masalah apa semua kali itu, kadang-kadang disebabkan kerana mai daripada luar kepada anak-anak tersebut. Dan mereka sekolah di luar, tapi duduk di rumah anak yatim. Itu balik masalah. Tapi kalau mereka duduk sendiri di sini, dibimbing dengan wirid, dengan zikir dan seumpamanya, moga-moga jadi. Dan Maulana Syekh Abu Bakar sendiri anak yatim pada kecilnya. Dan dia dibimbing oleh gurunya, dan Rasulullah SAW sendiri adalah anak yatim. Dan 12,000 orang dibela oleh beliau. Dan macam mana dia bela sebelum tu? Ibu ayah semua, ni saya nak cerita ni. Orang kampung semua terlibat dalam bela tersebut. Cara dia macam mana? Makan hari ini di rumah fulan. Tu dia. Hak ni kampung kita tak tahu boleh buat ke tak ni. Kalau boleh buat yang ni, insya-Allah berjaya. Semua terlibat. Bukan syekh saja yang buat, tapi semua terlibat untuk bagi penjagaan tadi. Rumah saya hari ni mai makan kat rumah saya. Berapa orang anak yatim? 12 orang. Rumah satu lagi 12 orang. Ataupun share 3 buah rumah buat untuk makan satu hari kepada anak tersebut. Setiap hari jamu anak yatim. Giliran rumah. Menggilirkan rumah untuk jamu anak yatim. Yang tu pondok tak penin lah. Setiap bulan lah dia ambil yuran kat anak yatim pula lah. Mampu. Tak. Orang kampung sendiri yang jamu. Panggil, mai makan di rumah. Ataupun orang kampung tadi masak
di rumah mereka dan hantar di pondok untuk anak-anak makan. Kata mereka makan capati boleh, ha? Tak apa, kita makan capati ni. Ha? Yang penting pakat ada hati untuk jaga. Ha? Pakat hati jaga. Saya duduk sana pun kerja capati ya. Capati idli. Nasi Arab tinggal tak tinggal lah tu. Naik 8 kilo kan. Nasi biryani tinggal ada jamu. Tapi saya kagum dengan orang kampung. 30% orang Islam boleh buat macam tu. Kita berapa puluh peratus ni? 60% orang Islam. Tapi tak apalah. Masyarakat di Kerala saja sama dengan satu Malaysia. Bukan sama satu Malaysia. Lebih daripada satu Malaysia. Kita Malaysia berapa puluh juta. Di Kerala saja berapa puluh juta tu. Lebih. Tapi mereka punya semangat mereka untuk bantu luar biasa. Saya kalau ada perasaan tu dengan orang kampung sendiri, jadi zawiyah kena baik dengan orang kampung itu ya. Tapi alhamdulillah zakat ni baiklah dengan orang kampung, tak ada lah zakat ni. Kalau duk kata kat belakang saya tak tahu lah. Saya pun buat tak tahu ya. Kalau duk kata lah, tapi saya rasa tak ada kot. Mungkin jin kot tu. Kan? Kalau duk kata-kata tu jin duk kacau dia. Syaitan duk usik dekat dia suruh kata. Tapi kalau nak kata jelas-jelas ni, tak ada lagi zakat ni. Kalau lah orang kampung sendiri boleh buat macam tu, insya-Allah. Ini sebab barakah tempat tu. Ibu ayah semua pergi sana. Saya demi Allah sebut, macam duduk di Mekah. Dengan udara dia, dengan cuaca dia, dengan suasana orang dia, macam di Mekah. Ni Syed Bek hari ni tak pakai kain putih ni. Tidak, tuan-tuan kata saya orang Kerala lah. Beli dah 2. Ajaib. Rupanya macam tu mereka bangun. Dan dia buat apa? Dia bukan buat ekonomi. Dia bina santri dulu. Dia bina penuntut ilmu dulu. Al-insan qabla al-bunyan. Hak tu sungguh dibuat oleh beliau. Dan berjaya. 50,000 orang free pengajian. 12,000 anak yatim dibelah sampailah digelar oleh para masyarakat di sana kepada Syekh Abu Bakar Abul Aitam. Bapa anak-anak yatim. Ajaib. Saya bukan nak bela tu nak suruh tuan-tuan gelak saya pula Abul Aitam. Tak. Tak. Saya jadi semangat benda tu kerana bila melihat barakah tadi, rupanya dengan sebab sir tadi, benda-benda tadi yang disusun oleh beliau. Hotel tu baru tahun, berapa 3 tahun lepas. Maksudnya selepas 50 tahun perjalanan. Kita dalam masa terdekat ni insya-Allah nak buat dah ni. Kalau kata ada rezeki akan buat dah. Tapi tuan-tuan doa lah, ibu ayah doa lah. Saya doakan orang kampung ni semua diberikan rezeki yang murah. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah nanti pakat-pakat berjuang bersama-sama dengan saya, dengan pihak Zawiyah untuk kita bangunkan pendidikan agama Allah Subhanahu Wa Taala bagi jadi sungguh masyarakat di tempat kita ni dengan ilmu dan keluar sebagai orang-orang yang kasih dengan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah. Bukan nak minta tanah 124,000 ekar dah. 124 ekar dah. Tanah Zawiyah ada pun tak ada nak urus. Tapi kalau kata nanti anak-anak yatim atau anak-anak santri, ibu ayah, guru-guru di Zawiyah, di markas, saya tanya kat mereka, ni saya habak kat sini, saya tanya, gaji berapa? Dia kata, gaji jangan sebut. Dia kata, kami ni duduk dengan syekh pun sudah memadai. Ada rumah, kemudian disiapkan, ada, semua ada makanan dah. Dulu, lah ni dah ada tempat masak apa semua sekali. Dulu, masa syekh mula-mula mengajak dulu ni, guru-guru makan di mana ibu ayah semua? Makan di rumah orang kampung. Orang kampung ada sebahagian kampung, orang rumah pula bagi tahu rumah untuk guru-guru mai makan di rumah saya. Ni makan tengah hari sekali, depa tak apalah, depa bawa mangkuk siang tu. Daripada mangkuk siang tu, guru-guru ni akan bawa mangkuk tu pi ke rumah orang kampung yang hari tu giliran rumah dia masak. Bukan kita minta masak udang galah setiap hari, dah. Makanan yang dimakan oleh tuan rumah tu dimakan oleh guru pada hari tersebut. Hak tu makanan guru. Dan rupanya tu barakah tu 60 tahun kekal pondok tu. Jadi universiti. Faham? Sebab tu kalaulah jiwa ni ada dalam setiap warga Zawiyah dan ada dalam setiap jiwa masyarakat di tempat tersebut, saya yakin negeri tadi akan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Diberkati oleh Allah. Dimuliakan oleh Allah masyarakat tempat tersebut. Amin ya rabbal alamin.
Saya kalau nak buat tu nanti, saya akan jemput orang-orang kampung sekali untuk bincang. Saya akan panggil mereka, sanggup tak nak jamu makan anak-anak yatim kalau kata duduk di sini. Tukang suruh bagi duit, jamu makan saja. Hari ni rumah kawan ni, rumah kawan ni, rumah kawan ni, semua dapat berkat dalam kampung tu. Bukan pondok saja dapat berkat jaga anak-anak yatim dan juga anak-anak santri yang ada di sini, juga termasuk orang-orang kampung pun dapat sekali. Yang tu tak ada dalam tempat kita lagi. Tak ada. Dan tak pernah dibuat di tempat kita. Yang ada apa dia? Rumah tutup jalan tak pergi masuk pondok. Hak tu dah. Tapi bukan di Pedu lah. Alhamdulillah. Yang tu kita nak kena ada jiwa tu sama-sama. Dan saya doa, moga zawiyah ni berterusan macam tu dengan orang kampung. Akan baik dengan orang kampung, akan majlis dengan orang kampung sentiasa macam tu. Dan kalaulah nanti penerus kepada apa yang saya buat sekarang ni, kalau dia teruskan nanti pun sama juga. So tak akan tinggal apa yang saya sebut hari ni. Dan ni saksi ramai ni hari ni. Saksi ramai. Cita-cita kita ke arah tersebut. Tiba-tiba nanti ada zawiyah satu akan masa akan datang tengok minta yuran dekat santri sekian-sekian, maksudnya dia telah melanggari apa yang kita cita-citakan. Kita bercita-cita ke arah tersebut dan moga Allah Taala kurniakan rezeki tadi, amin ya rabbal alamin. Tapi ini perlu kepada sifat dan juga kebersamaan kita bersama dalam perkara tersebut. Aku qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Ada banyak lagi cerita kerala sebenarnya, tu baru sebahagian je. Banyak lagi cerita dia. Nanti insya-Allah ada rezeki peluang bulan depan ke minggu depan ke kita sambung lagi cerita tersebut. Dan terima kasih banyak-banyak kepada ibu ayah semua di atas perhatian terhadap apa yang kita bincangkan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.